Aidilfitri kepada saudara serta saudari. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Alhamdulillahilladzi ja'ala hadha al-yawm 'aidan wa sa'adatan lil muslimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa iyaya bi taqwallahi azza wa jalla wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin Aidil Fitri yang berbahagia sekalian. Pertama kali, marilah sama-sama kita memperbanyakkan bekalan untuk menuju ke akhirat. Dan sebaik-baik bekalan adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekallah kamu, karena sebaik-baik bekalan untuk hari akhirat nanti adalah taqwa. Makin banyak manusia yang mempunyai sifat taqwa, makin ramai al-muttaqin, makin banyak nikmat dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Kurniaan Allah Subhanahu wa taala ke atas manusia dilimpahkan kepada mereka yang bertakwa terutama. Tak salah yang saya katakan tadi, makin ramai orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala boleh membawa kesenangan, kemakmuran, kemajuan kepada mana-mana masyarakat dan mana-mana negara. Kerja buat senang, rezeki datang berlimpah-limpah, kerana itu adalah janjian daripada Allah Subhanahu wa taala. Hujan akan turun sebagai hujan rahmat. Dengan itu, sama kali banyak-banyaklah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana dengan takwa sahaja kita akan memperolehi syurga Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua, marilah sama-sama kita bersyukur di atas nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala ke atas kita, yang tidak terhingga bilangannya, yang tidak terhingga banyak. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberi kesihatan kepada kita, memberi peluang kepada kita sampai kita dapat melaksanakan puasa Ramadan sebulan genap. Di siang hari dan malam hari pula berbagai-bagai ibadat yang disyaratkan kepada kita, kita dapat laksanakan dengan baik. Itu merupakan suatu nikmat kurniaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Berapa ramai yang orang ingin berpuasa tetapi tidak dapat puasa kerana tubuh badannya tak sihat, sakit, kadang-kadang mati terlebih dahulu. Berapa ramai orang yang ingin bersolat tarawih, qiyam Ramadan, tetapi terpaksa tidur di hospital. Maka dengan itu, sewajarlah bagi kita, munasabahlah bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Walitukmilul 'iddata walitukabbirullaha 'ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, iaitu bilangan puasa pada bulan Ramadan. Dan hendaklah kamu mengagungkan Allah dengan bertakbir. Kita digalakkan bertakbir
semenjak jatuhnya matahari pada akhir bulan Ramadan sampai datang solat pada pagi hari ini. Hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Dia yang diberikan kepada kamu. Wala'allakum tashkurun, supaya kamu bersyukur. Sebagaimana yang saya katakan tadi, sewajar dan patut kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur di atas kemenangan yang dikurniakan kepada kita dengan dapat menunaikan puasa dan berpeluang untuk beribadat di sepanjang Ramadan. Syukur dapat mentaati perintah Allah dan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam pada setiap keadaan. Jadilah kita orang yang mendapat kemenangan di dunia dan akhirat sebagaimana kemenangan yang hakiki, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan hendaklah kamu berkata dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahu akbar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang-orang yang bertakwa, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan ucaplah dan berkatalah kamu dengan ucapan dan kata-kata yang benar. Kemudian akan ikuti apa natijahnya daripada bertakwa kepada Allah. Berkata dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan memperbaikkan bagi kamu amalan kamu. Tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa taala, apakah kita yakin dapat menyempurnakan ibadat? Memang tidak. Dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala, dengan sebab kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yuslih lakum a'malakum, nescaya Allah Subhanahu wa taala memperelokkan, memperbaikkan amalan kamu. Tidak sekadar itu, wa yaghfir lakum dhunubakum, dan Allah Subhanahu wa taala akan memberi keampunan bagi kamu terhadap dosa-dosa kamu. Bahaya bencana yang timpa di mana-mana tempat itu merupakan sebab daripada jahat banyaknya maksiat yang dilakukan oleh manusia. Kalau bukan kerana pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, kita semua tak dapat duduk dan salat di padang pada hari ini. Tidak ada binatang yang dapat melata di atas muka bumi. Kalaulah dengan sebab dosa kita, Allah Subhanahu wa taala tidak maafkan setelah daripadanya, maka tak tinggal manusia dan binatang yang diberi ruang untuk hidup di atas muka bumi ini. Dengan itu perlu kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, berkata dengan kata-kata yang benar. Nescaya Allah akan memperelokkan, nescaya Allah memperbaikkan amalan kamu dan memberi keampunan bagi kamu terhadap kesalahan dan dosa kamu. Wa man yuti'illaha wa rasulahu, dan sesiapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, apa natijahnya? Faqad faza fawzan 'azima, maka ia mendapat kemenangan yang sangat besar. Itulah kemenangan yang hakiki apabila kita dapat mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, apabila kita dapat mengikuti sunnah, dapat mentaati Rasul, maka kita akan mendapat kemenangan yang sangat besar, kemenangan yang sebenar. Karena kemenangan yang sebenar ialah kemenangan yang kita perolehi di dunia dan juga di akhirat kemudian. Janganlah kita jadi manusia yang paling rugi di dunia dan juga rugi di akhirat nanti.
Siapa dia yang rugi di dunia dan rugi di akhirat? Ialah orang yang tidak sedar diri bahawa kelakuannya, amalannya, gerak lakunya itu tak betul. Dia tak sedar kata dia dalam keadaan salah. Bahkan bukan setakat itu saja, dia menyangka bahawa perbuatan dan amalannya sudah betul. Dengan itu ia tidak memperbaiki kesalahan dan amalannya. Itulah manusia yang rugi dunia dan akhirat. Dan itulah manusia yang paling rugi. Tak ada lagi manusia paling yang lebih rugi daripada mereka yang saya sebutkan tadi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul," kata olehmu wahai Muhammad, "hal nunabbi'ukum bil aksarina a'mala." Mahukah kamu kami akan mengkhabarkan? Mahukah kamu kami akan memberitahu kepada kamu bil aksarina amalan, yaitu berkenaan dengan orang-orang yang paling rugi amal perbuatannya. Dalam arti kata, manusia inilah yang saya akan sebut, ini yang paling rugi amalannya ketika ia berada di dunia. Siapa dia? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a, yaitu orang-orang yang telah sia-sia amal usahanya dalam kehidupan dunia. Dalam arti kata usahanya, amalannya, tingkah lakunya, khidmatnya yang diberikan kepada masyarakat tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalannya tak betul, ikhlas tak ada, ittiba pun tak ada, macam mana nak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Apa lagi? Wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka amalannya tak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tingkah lakunya tak betul, tetapi tak sedar bahawa mereka sentiasa, dan mereka menyangka bahawa mereka sentiasa betul dan baik pada apa saja yang mereka lakukan. Sangkaan mereka amalan dan tingkah laku dilakukan sudah betul-betul. Kalau kita menganggap amalan, usaha kita sudah betul, buat apa lagi kita nak memperbaiki? Itulah yang paling dahsyat. Apabila tingkah laku dan pandangan kita itu silap dengan agama, kita menyangka itu adalah betul. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Qala Al-Khalil bin Ahmad, Al-Khalil bin Ahmad ada berkata, "Ar-rijalu arba'atun." Manusia ni ada 4 jenis. Manusia ada 4 kumpulan. Yang pertama, rajulun yadri wa yadri annahu yadri, fadzalika 'alimun fattabi'uh. Jenis golongan manusia yang pertama ialah rajulun yadri, seorang yang tahu, dalam arti kata dia mempunyai ilmu pengetahuan, wa yadri annahu yadri, dan ia sedar kata dia ada ilmu pengetahuan. Maka kalau kita berjumpa dengan orang seperti ini, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan dan dia sedar kata dia mempunyai ilmu pengetahuan, bagaimana tingkah lakunya? Tingkah lakunya bagaimana orang yang berjalan dalam kegelapan yang ada pelita, ada nur. Maka Khalil bin Ahmad berkata, "Fadzalika 'alimun," itulah orang yang alim, yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dalam arti kata seorang itu mempunyai ilmu pengetahuan dan ia sedar bahawa dia mempunyai ilmu, maka itulah orang alim. Maka kenapa dengan dia? Khalil bin Ahmad berkata, jika kamu mendapati orang seperti itu, fattabi'uh, kamu ikut saja dia, kamu tak akan sesat. Kalau hidupnya mempunyai lampu penyuh. Kalau al-ilmu nur, ilmu ialah nur, cahaya. Golongan yang kedua, Al-Khalil bin Ahmad berkata, wa rajulun yadri wa la yadri. Rajulun yadri wa la yadri annahu, rajulun yadri wa la yadri annahu yadri, fadzalika na'imun fa'idhu.
Kumpulan yang kedua atau jenis yang kedua manusia ialah orang yang mengetahui dan tidak mengetahui bahawa ia mengetahui. Dalam arti kata dia mempunyai ilmu tetapi tak sedar yang dia ada ilmu. Macam mana hidupnya? Orang yang mempunyai ilmu tapi hidupnya bukan sebagaimana orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Dia mempunyai ilmu pengetahuan, tingkah lakunya semacam mana orang yang tidak berilmu pengetahuan, kerana ia tidak menyedari bahawa dia tahu. Yang ini juga bahaya. Khalil bin Ahmad berkata, "Fadzalika naimun." Itulah manusia yang tidur, manusia yang lalai. Maka macam mana pula kamu nak buat dengan dia? Fa'aikizu. Jika kamu dapati manusia seperti itu, maka kamu kejutkan dia daripada tidur, supaya dia sedar. Dia mempunyai ilmu tetapi tak mahu guna ilmunya. Kita beritahu dia, beri kesedaran bagi dia supaya ia dapat mengguna ilmu pengetahuan. Mempunyai ilmu pengetahuan, jangan menjadi pakrut. Kita ada pelita sendiri, ada lampu penyuluh sendiri. Gunalah lampu penyuluh itu untuk berjalan di dunia ini. Manusia yang ketiga, warajulun la yadri wa yadri annahu la yadri fadzalika mustarsidun farsidu. Golongan yang tiga di Islam, manusia yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan, manusia yang tidak tahu dan dia sedar bahawa dia tidak mempunyai ilmu pengetahuan. Yang ini mudah sekali. Dia tak mempunyai ilmu pengetahuan tetapi sedar kata dia tak mempunyai ilmu pengetahuan. Orang ini macam mana? Fadzalika mustarsidun. Itulah orang yang perlu kepada bimbingan, orang yang perlu kepada tunjuk ajar. Orang yang tak mempunyai ilmu pengetahuan, dia tidak takabur, mahu petunjukkan dan tunjuk ajar daripada orang yang alim, orang yang mempunyai ilmu pengetahuan. Maka jika kamu mendapati manusia seperti itu, farsidu, tunjuk jalan padanya, beri nasihat, tunjuk jalan yang benar padanya. Jangan tak payah, jangan tak mempunyai ilmu tapi sedar, maka ia datang untuk belajar, maka kita beri apa yang sebenar padanya. InsyaAllah dia akan berubah menjadi orang yang baik. Tetapi manusia yang keempat inilah yang paling bahaya. Kemungkinan termasuk dalam ayat tadi. Tidur. Wa rajulun la yadri wa la yadri annahu la yadri. Manusia yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan, manusia yang tidak mengetahui dan tak sedar bahawa dia tidak mempunyai pengetahuan. Dah tak tahu, tak sedar pula kata dia tidak tahu. Maka orang macam ni bahaya sekali. Untuk belajar, ia tak kata dia jahil. Bila ia nak datang belajar, jangan susah. Apabila diberi tunjuk ajar pada dia tidak mengaku kata dia tak tahu. Maka kalau kamu berjumpa manusia seperti ini, Khalil bin Ahmad mengatakan, fadzalika jahilun. Itulah orang yang jahil, orang yang tolol. Kalau kita beri arti mudah-mudah, dia tak tahu tapi tak sedar dia tak tahu. Orang ini orang tolol, orang jahil. Maka bagaimana kamu sikap kamu? Fa'arufidhu, biarkan dia, jauhilah dia, jangan kamu berkawan dengan dia. Nanti kamu juga akan ikut tolol seperti ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang ketiga yang saya sampaikan pada hari ini, nukta yang ketiga. Jika sesebuah masyarakat, jika sesebuah kampung ingin masyarakatnya dan kampungnya menjadi maju, menjadi baik, banyak dengan nikmat rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, aman dan damai, marilah sama-sama kita memahami dan perhati firman Allah Subhanahu wa taala, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Inna Allah, sesungguhnya Allah, la yughayyiru ma biqaumin,
tidak mengubah apa yang ada pada suatu kaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim, sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka sendiri. Kadang-kadang kita silap faham terhadap ayat ini. Dan ini mari kita buat fahaman semula terhadap ayat ini. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ayat ini sekurang-kurangnya memberi dua faedah kepada kita. Yang pertama, jika sesebuah masyarakat itu, jika sesebuah kampung itu, jika sesebuah kaum itu telah dilimpahkan kurniaan dari Allah Subhanahu wa taala, diberi kesenangan, diberi berbagai nikmat, diberi berbagai kemudahan, maka untuk memperkekalkan nikmat pemberian Allah itu, kesenangan, keamanan, maka jangan ia ubah masyarakatnya yang sudah pun menjadi baik, jangan ubah masyarakatnya menjadi tak baik. Jangan bawa maksiat masuk dalam kampung. Kalaulah masyarakat itu daripada baik berubah menjadi tak baik, nanti Allah Subhanahu wa taala akan tukar kemewahan, keamanan, nikmat dan rahmat yang diberikan dahulu, Allah Subhanahu wa taala akan tukar menjadi bala bencana, kekurangan rezeki, kemarau yang panjang, huru-hara dan sebagainya. Kerana masyarakat itu sendiri telah berubah sikap hidup mereka daripada baik menuju kepada tak baik, maka sunnatullah, Tuhan akan turun bala bencana dan kesusahan kepada masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, faedah yang kedua dari ayat ini, mana-mana masyarakat yang ditimpa dengan musibah, mana petaka, kesusahan, susah nak mencari rezeki dan berbagai-bagai daripada perkara yang tak baik, jika masyarakat itu ingin masyarakat menjadi maju, menjadi makmur, bahagia, diberi rahmat, bercurah-curah, rezeki datang tanpa disangka-sangka, maka hendaklah ia ubah sikap masyarakat yang tidak baik menjadi baik. Maka sunnatullah, apabila mereka ubah keadaan masyarakat mereka sendiri daripada tak baik menjadi baik, nescaya Allah akan tukar daripada buruk masyarakatnya, kesusahan, bala bencana menjadi nikmat dan keberkatan. Dalam arti kata sunnatullah, apabila masyarakat itu berubah, sama ada berubah kepada kebaikan atau tidak kebaikan, maka sunnatullah, Allah akan ubah pula masyarakat itu. Kalau sudah pun menjadi baik, jangan berubah menjadi tak baik, nanti Allah akan tukar kebaikan menjadi kejahatan dan kesusahan. Jika sekarang masyarakat dalam keadaan tak baik, huru-hara banyak maksiat, maka masyarakat itu berubah menjadi masyarakat yang baik. Kesusahan, bala bencana, payah rezeki, Tuhan Allah SWT akan tukar menjadi kesenangan dan diberi nikmat rahmat kepada mereka. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jika kita ingin masyarakat kita menjadi maju, jika kita ingin masyarakat kita aman dan damai, makmur, maka perlu kita bekerjasama di antara satu sama lain. Tak salah, ada kata-kata yang mengatakan, bukan hadis, tetapi kata-kata mutiara. Ada kata-kata dalam bahasa Arab mengatakan, Imam dunia di arba'ati asya, kukuhnya, tegaknya kehidupan di dunia ini dengan 4 sebab, dengan 4 perkara, maka kehidupan di dunia ini akan kukuh dan tegak dengan 4 perkara. Yang pertama, bi'ilmi ulama. Yang pertama, kerana dengan ilmu para ilmuwan, ilmu ulama, dia guna ilmu yang ada pada dia, menyebar ilmunya, mengajar pada orang-orang yang jahil,
maka masyarakat daripada jahil menjadi masyarakat yang mempunyai ilmu pengetahuan. Itu sebab hukum dan juga masyarakat itu akan jadi baik. Yang kedua, wa'adlil umara, sebab yang kedua dengan adilnya para pemimpin. Jika pemimpin tidak adil, akan timbul huru-hara dalam masyarakat. Zalim menzalimi di antara satu sama lain, curi mencuri, bunuh membunuh. Apa yang nak dibuatnya sedikit pun tak takut, kerana pemimpin tidak adil. Apabila pemimpin adil, kehidupan dunia akan teguh. Dan yang ketiga, wasaqawatil aghniya, dengan dermawan para orang-orang yang kaya. Orang kaya yang mempunyai kaya jiwa, suka memberi derma, memberi pertolongan kepada orang yang susah. Dalam arti kata yang senang, beri kepada yang susah. Dermawan orang-orang kaya. Yang akhir sekali, wa du'a'il fuqara. Yang keempat, teguhnya kehidupan dunia ini dengan sebab adanya doa orang-orang miskin, orang-orang fakir. Kita jangan ingat, kita mempunyai kekuatan, kita mempunyai harta, kita akan dapat hidup selama-lamanya. Walau bencana tak turun, kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala, apabila orang yang susah, fakir, miskin berdoa, Allah SWT akan terima. Kerana doa orang miskin, doa orang yang sungguh, betul-betul mereka berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan tulus ikhlas, mengharap pertolongan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan kabul doa. Dengan itu tak salah. Pak sebab ini membuatkan masyarakat itu dan juga kehidupan dunia menjadi teguh. Yang pertama saya ulangi, dengan adanya ulama yang mempunyai ilmu pengetahuan dan mengguna ilmunya. Kemajuan hari ini dengan sebab ilmu, berbagai-bagai ilmu yang tersebar. Sama ada ilmu dari segi teknologi, dapat sebar yang dakwah Islamnya, itu mempunyai ilmu manfaat. Dengan adanya mereka seperti ini, kehidupan dunia akan teguh. Yang kedua, adilnya pemimpin. Yang ketiga, dermawan. Orang kaya yang mempunyai hati dermawan, suka membantu yang susah. Dan yang keempat, doa orang-orang miskin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Akhir sekali yang ingin saya sampaikan pada hari ini, sentiasalah kita berbuat baik dengan ibu bapa. Sentiasa kita berbuat baik dengan dua ibu bapa, kaum kerabat, anak yatim, fakir miskin, dan jiran tetangga, dan lain-lain. Di hari ini saya ingin fokuskan kepada jiran tetangga. Balik nanti kita cek dari ini, apakah masih ada jiran kita yang tak mempunyai makanan pada hari raya. Walaupun pertolongan dan bantuan yang kita mesti beri kepada jiran setiap hari, tetapi pada hari raya jangan kita biarkan ada jiran yang tak mempunyai makanan. Lapar mereka pada hari raya, sedangkan kita mewah. Dengan itu, balik nanti kita cek, masih ada ke jiran kita, anak yatim, orang miskin yang tak mempunyai makanan pada hari itu. Kerana ibu bapa selalu kita telah mendengar untuk berbuat baik pada dua ibu bapa. Dengan itu katilah firman Allah Subhanahu Wa Taala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jari junubi was sahibi bil jambi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Wa'budullah, dan hendaklah kamu beribadat, hendaklah kamu sembah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Wala tusyriku bihi syai'an, jangan kamu menyekutuinya Allah, jangan kamu menyekutui Allah dengan sesuatu perkara pun.
seterusnya wabil walidain ihsana, dan hendaklah kamu ihsan, berbuat baik dengan dua ibu bapa, walidil qurba, dan kaum kerabat kita utamakan dulu. Kita mempunyai harta benda, kemewahan yang diberi kepada kita, tetapi wali marah kita, kaum kerabat kita hidupkan sama. Apakah patut? Kaum kerabat kita putus, berbalah dengan dia, orang jauh, entah dari mana, kita baik dengan mereka, beri pertolongan pada mereka, sedangkan kaum kerabat kita sendiri kita balas, putus silaturahim. Apakah patut? Dengan itu hendaklah kau buat baik dengan zil qurba, wali warga kaum kerabat kita dulu, wal yatama, dan hendaklah buat baik dengan anak-anak yatim, wal masakin, orang miskin, wal jari zil qurba, jiran tetangga, sama ada yang mempunyai yang beragama seperti kita, ataupun jiran tetangga yang menjadi wali kaum kerabat kita, wal jari duduk dan juga jiran yang agaknya bukan wali berketurunan dengan kita, ataupun jiran yang bukan seagama dengan kita, boleh diberi artikan. Dalam arti kata berbuat baik dengan jiran, kita balik lagi, tak kira jiran kita beragama Islam ataupun bukan Islam, buat baik dengan dia. Cek pada hari ini, apakah mereka mempunyai makanan? Sudah pun mempunyai makanan, dalam dia mereka lapar pada hari raya yang sama-sama bergembira pada ini. Ila akhirnya, supaya tak panjang, insyaAllah kita bertemu pula pada lain-lain tempat, lain-lain keadaan. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Nafa'ani Allah wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal 'azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 walillahil hamd. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kita telah mendengar tekanan daripada Muji Ma'had bahawa setelah kita berpuasa bulan-bulan Ramadan, disunat pula kita ikuti pula puasa 6 hari daripada bulan Syawal. Kelebihannya itu adalah pahalanya sebagaimana kita puasa setahun. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shama Ramadhana thumma atba'ahu sittan min Syawal kana qasiyamid dahri, akhrajahu Muslim. Abi Ayyub berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam ada bersabda, man shama Ramadhana, sesiapa yang puasa pada bulan Ramadan, sesiapa yang telah selesai puasa pada bulan Ramadan,
Thumma atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti pula 6 hari daripada bulan Syawal. Kana qiyamid dahri, pahalanya seperti orang yang berpuasa sebulan tahun lamanya. Terusnya hanya banyak kita berselawat kata junjungan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Thumma sallu wa sallimu ala man amarakumullahu bis-salati was-salam alaihi faqala Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأعل كلمتك إلى يوم الدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم آتنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم انصر المجاهدين في كل مكان الذين يجاهدون في سبيلك. اللهم انصرهم اللهم انصرهم اللهم انصرهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Selamat Aidilfitri kepada saudara serta saudari